أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahulah kepada mereka sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, hendaklah mereka menyahut seruanku, yakni mematuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, supaya mereka menjadi baik serta betul. Ayat ni datangnya selepas daripada bicara pasal kewajipan puasa. Mulai daripada bicara puasa dalam ayat 183, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, kemudiannya ayyaman ma'dudat, puasa syahrul ramadan allazi unzila fihi alquran. Puasa 3 ayat sebelum ini. 3 ayat, kemudiannya ayat yang kita bicara ini, ayat 186, menyatakan pasal doa. Cakap pasal doa. Maknanya apa dia? Maknanya dalam bulan puasa ini, seolahnya apa dia nak isi dalam bulan puasa? Bulan puasa tengah hari puasa lah. Puasa ni bukan buat kerja. Tak buat kerja. Tak buat kerja maknanya puasa ni. Meninggalkan sesuatu. Jadi kalau begitu nak isi apa dianya? Ayat ni seolah-olahnya mengingatkan kita berdoalah, beribadatlah dalam bulan puasa. Bulan puasa ini bulan ibadat. Bulan ibadat, dan ibadat yang paling utama sekali mohon sesuatu daripada Allah. Sembahyang tu sendiri dalam bahasa Arab disebut salat. Salat tu doa. Doa itu ibadat yang paling utama sekali, menjadi pengisi bulan Ramadan yang mulia ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-Ku bertanyamu tentang aku. Dalam bahasa Arabnya sa'alani fi'l madhin, fi'lun madhin. Dia yas'alunaka fi'lun mudhari'. Masanya yas'alu maknanya masa sekarang atau masa depan. Akan. Sa'ala telah. Apa beza antara dua ni? Bezanya disebut masa. Dalam Quran, satu tempat ni saja yang datang dalam bentuk ni. Dalam bentuk telah, madhi, masa lalu. Yang lain-lain disebutnya yas'alunaka. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri. Mereka akan bertanyamu tentang maisir, judi, khamri, arak. Akan bertanyamu, kamu jawab. Wa yas'alunaka 'anil ruhi, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka akan bertanyamu tentang ruh. Jawablah, ruh itu dari urusan Tuhanku. Yas'alunaka, lagi apa ya? Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azab. Mereka akan bertanyamu tentang haid. Jakatlah kepada mereka benda ni kotor. Lagi yas'alunaka, yas'aluka ahlul kitab, yas'aluna banyaknya. Satu saja, wa idza sa'alaka. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-Ku bertanyamu tentang aku, maka jawab kepada mereka. Ulama menyebutkan untuk menyatakan ungkapan ini membayangkan bahawa tidak ada sekatan, tidak ada hijab di antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, di antara hamba dengan Allah. Untuk menyatakan perkara itu, maka ungkapan di sini tidak dibawa dengan yas'alunaka, yas'aluka, tidak, tapi iza sa'alaka laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada di antaranya manusia dengan antara Allah ini hijab, tak ada. Seolah-olahnya doa dia terima tu. Dia terima dulu, mana baru kita berdoa. Seolah-olahnya macam tu. Dia dah terima dah, tapi bukan mulut saja. Bukan mulut. Maknanya macam tu. Untuk menyatakan perkara ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ulama tafsir ada menyebutkan bahawa ayat ini
ayat ini diturunkan apabila setengah sahabat datang bertanya Nabi SAW pada permulaan Islam. Berkata, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Ya Muhammad, ya Rasulullah, Tuhan kita ni dekat ke jauh? Kalau jauh, kita nak panggil dengan suara yang kuat, nyaring. Kalau dia jauh. Kalau dekat, kita panggil dengan bisik-bisik pun tak apa. Jadi jauh ke dekat? Ayat turun, fa inni qarib. Kalau ada sahabatmu yang bertanyamu, hamba-hambaku yang bertanyamu, jauh ke dekat, jawab pada mereka, dekat. Bila dekat ni, kita tak payahlah nak doa dengan nyaring. Nyaring, Rabbana, habis satu kampung untuk dengar Rabbana kita. Tak payahlah. Tak payahlah, sikit saja. Mengapa? Kerana Tuhan itu dengar, yang kecil, yang sedikit pun dengar, yang nyaring pun dengar, yang perlahan pun dia dengar. Itu prinsipnya. Malah setengah ulama kita, bukan semua, ada kalangan yang setengah menyatakan nak sungguh-sungguh kita ni kena minta dengan nyaring. Kalau tidak kita sendiri pun mengantuk. Tukang minta tu pun mengantuk dia nya. Kuat. Ya juga itu pun. Tapi ulama kita menyatakan dengan suara yang perlahan itu lebih baik. Lebih baik. Wa Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Wa Zakaria, dan Nabi Zakaria, ingatlah ketika dia bermohon kepada Allah dengan permohonan yang perlahan. Tuhan kabulkan dia. Tuhan kabul. Rabbi inni wa hanal 'azmu minni wa ishta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i. Dia cakap merayu kepada Allah, dia dah tua, dah tak dapat anak lagi. Dah tua dah. Jadi tua ni dah hampir mustahil nak dapat anak. Tapi dia bila kena doa ni, Tuhan mustajabkan. Tua pun dia langgar habis. Langgar sekatan ini. Sekatan tua. Dapat anak juga. Dapat anak. Jadi mohonlah kepada Allah. Jadi ayat ni menyatakan, wa iza sa'alaka ibadi, apabila hamba-Ku bertanyamu tentang Aku, jawab kepada mereka, qarib, Aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'at, bila dekat, Aku sahut suruhan orang yang berdoa bila dia berdoa kepada-Ku. Aku sahut suruhan bila dia berdoa. Bila dia tidak berdoa, aku tahu hajat dia, tapi aku tak kabulkan. Dia ada hajat, dia duk pendam hajat dia, tapi dia tak mau buka mulut untuk berdoa kepada-Ku. Aku tidak akan kabul doa dia. Sangat menyatakan kepada kita betapa telusnya hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu berdoa saja. Ini salah satu daripada doa yang dikabul terus oleh Allah, iaitu da'watus sha'im. As-sha'im, da'watus sha'im la turaddu. Doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Ada dua sekurang-kurangnya dalam Quran, dalam hadis, satu Quran, satu menyebutkan doa yang tidak memilih waktu, diterus saja, terus terima apabila ada berdoa. Iaitulah doa orang yang dizalimi. Da'watul mazlum. Ittaqi da'watul mazlum. Pelihara, jaga doa orang yang dizalimi. Ini doa ni diterima oleh Allah. Satu lagi doa orang yang dalam keadaan cemas. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa. Siapakah yang menerima doa orang yang dalam keadaan cemas, dan siapakah boleh yang menghindarkan perkara-perkara yang tidak diingini? Tak ada, Tuhan saja. Dua ni. Al-muttar, orang yang terpaksa, orang yang berada dalam keadaan cemas, dan orang yang dizalimi. Doa mereka tidak ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi, doa orang puasa. Lain-lain dia tengok waktu. Dia ada awqat mustajabah, waktu-waktu mustajab doa. Waktu sahur, waktu nak buka puasa, waktu buka puasa, waktu petang, waktu apa lagi ada, dia pilih waktu antara dua khutbah. Ini waktu-waktu yang mustajab doa. Tapi mustajab doa pun dia tengoklah pula faktor lain. Dia pilih waktu sahur bangun dia berdoa. Hak lain dia tengok juga. Dia nak lagi, ayat lain lagi. Ta'amu ma'amu haramun wa mashrabu haramun fa'anna yustajabu lahu. Maka minumnya haram, ambil harta orang dengan tak betul. Macam mana dia kabul doa? Waktu sahur pun dia tak kira juga. Dia ada syarat-syarat lain. Tapi ini da'watul mazlum, da'watul doa orang yang dizalimi, setengahnya menyatakan sekalipun kafir.
Sekalipun kafir, maknanya dia tak cukup syarat lah sebab dia kafir. Tapi oleh kerana dia dizalimi, dikabul Allah SWT doanya. Doa. Jadi di sini satu lagi dinyatakan kepada kita peluang berdoa, iaitulah waktu berpuasa. Ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li. Hendaklah mereka itu sahut seruanku. Aku minta supaya mereka patuh pada perintahku. Puasa. Puasa, bila puasa ayam ma'dudat, beberapa hari saja. Lepas tu bila terbenam matahari, buka puasa. Kamu minta doa kepada aku sahut seruanmu. Aku sahut. Ayat ini cukup merangsang. Cukup merangsang orang yang mempunyai hajat, baliklah kepada Allah dalam bulan puasa. Bulan puasa ini adalah bulan yang sangat disukai oleh orang mukmin. Sukanya macam nak masuk dah raya dah. Raya tak berapa suka. Puasa yang paling suka sekali. Sebab apa? Sebab bulan ini bulan berdoa. Buat satu dapat 10, satu dapat 10. Banyak kemudahan yang diberi. Doa dikabul Allah. Bulan ini amat disukai. Paling tidak disukai oleh kalangan arifin ialah bila tamak berpuasa. Allah tak sukanya mereka. Tamak puasa. Kita rasa sukanya. Masa anak habis puasa. Raya. Puasa sebulan, raya sebulan juga. Lebih lagi pada puasa. Ini tidak. Bulan ini di kalangan para ahli sangat-sangat disukai mereka. Sebab inilah dia ayat istimewa sekali. Ayat ini merangsang supaya berdoa. Dirangsangkan dengan, misalnya kita lihat dalam ungkapan ini. Iza sa'alaka ibadi. Iza sa'alaka ibadi hambaku. Bila hamba-hambaku bermohon, bertanya kepadamu. Bila hamba ni dihubungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu penghormatan. Kita siapa? Siapa? Hamba Allah. Allah kata ibadi. Orang puasa tu ibadi. Ya tu maknanya aku. Saya ibadi. Dalam bahasa Arab dia ada dua perkataan. Satu ibad, satu abid. Laisa bizallamin lil abid. Ada abid, ada ibad. Ibad ni bahasa tinggi, hamba tinggi. Hamba yang sangat dihormati tinggi kedudukan hamba ni. Satu lagi abid. Abid ini hamba rendah. Dia ada hamba tinggi. Ada hamba kelas 1. Hamba Allah. Hamba Allah ni tinggi ni, besar. Hamba Allah ni lebih besar daripada yang lain-lain lagi. Itu ibad. Satu lagi yang abid tu hamba. Hamba. Itu hamba abdi tersebut. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi. Hendaklah mereka sahut seruanku. Seruan Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati fas'au ila dzikrillah. Semua ya ayyuhallazina amanu itu seruan Allah. Doanya dikabul Allah apabila dia sahut seruan-seruan dalam Quran itu. Seruan ya ayyuhallazina amanu, sahut seruan. Wal yu'minu bi, dalam mereka itu beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, supaya mereka jadi baik dan jadi betul. Kita ni ada masalah, ada tempat tak betul. Dia bengkok. Motorkar kita dia ada sananya bengkok sana, bengkok sini, jadi tak betul lah dia makan minyak lagi berjalan tak betul sebab dia bengkok. Manusia juga ada begitu, bengkok. Maksiat apabila dia lakukan oleh seorang itu, perjalanan dia dah tak betul lagi. Tak betul bila melakukan maksiat. Balik kepada Allah, balik semayang, balik, dia akan jadi betul. Di dalam Quran, bila dia bercakap hal rumah tangga, saya sebut sebelum ini, cakap hal rumah tangga, krisih dalam rumah tangga, krisih nak berkelahi, nak bercerai, berkelahi pasal ham nyusu, berkelahi, macam-macam berkelahi. Al-Quran tiba-tiba datang hafizu ala salawat was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sembahyang wusta dan beribadahlah kepada Allah. Berdirilah kamu kepada Allah dengan keadaan khusyuk. Selesai masalah. Kenapa? Bengkok itu seolah-olah dia jadi dibetulkan dengan sembahyang. Bila sembahyang, maka semuanya jadi betul, selesai masalah. Jadi kalau begitunya di sini sahut seruan Allah supaya kamu jadi betul. Betul lah, ada mana-mana yang tak betul kita bawa pergi kepada tempat, kepada bengkel, maka dia tengoklah ada tempat yang tak betul, sini tak betul. Dia betul habis semua sekali, baiklah kita. Jadi itulah dia ayat walaupun pendek tetapi memberi kepada kita satu bekalan yang sangat berguna untuk hidup kita, terutama sekali hidup rohani kita. Kemudian seterusnya uhilla lakum lailatas siyam. Allah SWT.